ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. أيها المسلمات أخوات الإيمان أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini insya-Allah kita akan sambung bahagian akhir daripada surah Yusuf. Cerita surah Yusuf ini secara umumnya telah pun tamat kita baca, di mana Allah Azza wa Jalla mengisahkan dalam surah ini bagaimanakah pengakhiran kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, iaitu berlakunya kembali pertemuan antara Nabi Yaqub dan anaknya Yusuf berserta dengan saudara maranya, berserta dengan saudara mara Yusuf yang dibawa keluar oleh Yaqub daripada Palestin, daripada Baitul Maqdis menuju ke bumi Mesir. Dan berjumpalah mereka di sana. Sebahagian pendapat menyatakan mereka terus menetap di sana, berkahwin sebahagiannya dengan penduduk tempatan, dan itulah permulaan kepada generasi Bani Israel di bumi Mesir yang kita baca kisahnya begitu panjang di zaman Fir'aun ataupun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Okay? Sebab Bani Israel ni dia tidak ada kaitan dengan tanah Mesir. Dia asalnya di Baitul Maqdis, di Palestin. Perpindahan Yaqub dan keluarganya itu. Kerana Yaqub ini Israel, anak-anaknya adalah Bani, anak-anak kepada Israel, anak-anak kepada Yaqub. Jadi mereka berpindah ke Mesir, lalu berlakulah perkahwinan di sana. Jadi beranak pinak. Tetapi nasib Bani Israel ini tidak sentiasanya baik. Tidak selalu, langit mereka tidak selalu cerah. Apabila Mesir bertukar pemerintahan daripada raja yang beriman di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, kalau kita baca di zaman Nabi Musa, dinasti itu telah berubah. Dinasti itu telah berpindah. Ya, dia telah berpindah kepada dinasti Fir'aun. Ataupun kita kata berpindah kepada satu keluarga yang okey. Amai masuk. Siapa? Sekejap. Okey. Sepeninggalan Nabi Yusuf alaihi salam, Mesir rajanya digulingkan. Dinasti raja yang beriman digulingkan. Digulingkan oleh keluarga siapa? Keluarga Ramsis. Siapa dia Ramsis ni? Ramsis ini adalah panggil apa Ramsis jugalah. Di kota Kahirah ni ada satu bandar, tengah-tengah bandar ni dipanggil Ramsis, nama bandar dia. Okey. So Ramsis ni adalah ahli keluarga yang mana dikhabarkan keturunan dia Raja England sekarang ni. Sebab kalaulah ada perempuan yang minat sejarah, sejarah ni tak ramai orang minat. Kita tak banyak kaji sejarah, kita banyak dengar sejarah. Ni bulan kemerdekaan ni komunis ni apa, jajah tanah Melayu ni 14 hari je. British tu 100 lebih. Kan? Baik. Bila kita baca sejarah, kita bertemu ataupun kita akan lihat bagaimana Raja Fir'aun yang terakhir. Okey. Kalau kita pernah dengar nama Cleopatra, pernah dengar kan nama ni? Dia ada di filem kalah cerita ni kan. Cleopatra, dia kahwin dengan siapa? Dia lari daripada Mesir, kemudian dia kahwin dengan dia kahwin dengan Julio Caesar, lepas tu dia kahwin dengan Mark Antony apa semua tu. Ini menghasilkan keluarga raja-raja Britain. Mungkin ada benarnya, kerana tak banyak juga kalau kita tengok bantahan ke atas fakta tersebut, fakta sejarah itu. Dan keluarga Britain ini dia ada mengamalkan benda yang hampir sama dengan apa yang diamalkan oleh Raja-Raja Ramsis dulu, iaitu perkahwinan dalam kalangan keluarga.
itu memang diamalkanlah sehingga ke hari ini. Baik. Bukan nak cerita tentang Ramses ataupun keluarga diraja Britain, walaupun ini sempena bulan kemerdekaan, tetapi kita nak cerita tentang Mesir pada masa itu, di zaman selepas peninggalan Yusuf, maka raja yang beriman sudah digulingkan oleh keluarga Ramses yang membentuk dinasti Fir'aun. Okey, dinasti Fir'aun yang kita kenali di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka apakah nasib Bani Israel pada masa itu? Nasib mereka menjadi kasta bawahan, golongan yang tertindas, dianggap sebagai golongan pendatang, golongan kelas ketiga. Sebab itulah apabila mereka berselisih dengan penduduk-penduduk asal Mesir, ya, keadilan tidak pernah tertegak ke atas mereka. Ini yang berlaku kepada nasib Bani Israel sepeninggalan zaman Yaqub dan Yusuf alaihi salam di bumi Mesir. Apakah cerita Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf? Banyak pendapat dan banyak riwayat. Hatta kalau kita ambil daripada periwayatan kisah-kisah Bani Israel pun kita akan bertemu tentang di manakah tempat pengkebumian mereka. Hadirin sekalian, di kalangan sejumlah rasul yang kita ketahui dan kita tidak ketahui, hanya Nabi SAW sahaja yang makamnya sahih, yang kita ketahui di sisi Masjid Nabawi di bahagian depan. Adapun selain daripada itu, ya, hanyalah sebuah dakwaan sahaja. Hanyalah satu dakwaan yang tidak dapat ditentukan ataupun tidak ada satu fakta bukti untuk verify. Di situlah makam Nabi Adam, ya, di situlah makam Nabi Nuh, di situlah makam Nabi Hud, termasuk juga makam Nabi Yaqub dan juga Nabi Yusuf. Di manakah mereka dikebumikan? Yang pasti jasad mereka masih ada dan utuh di atas muka bumi ini. Tetapi kita tak tahu locationnya di mana, tempatnya di mana. Ada riwayat yang menyatakan jenazah Nabi Yaqub dibawa kembali ke Baitul Maqdis, dibawa balik ke Palestin, bumi asal. Begitu juga dengan jasad Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi wallahu alam, kita pun tak tahu di manakah ataupun apakah kebenaran di sebalik riwayat-riwayat tersebut. Dan perkara-perkara itu, ya, suara saya slow ke? Tak, okey kan? Okey je. Wabih jidan Ustaz. Okey. Okey, dan perkara itu tidaklah banyak memberikan kesan pun sebenarnya kepada kita dalam pencarian ilmu ini, kerana itu bukanlah perkara asas yang kita ingin ketahui dan juga ingin kita cari. Baik, hadirin mati Allah sekalian, penutup daripada kisah Yusuf alaihi salam, Allah mendatangkan ayat-ayat berbentuk tauhid, ayat-ayat berbentuk akidah. Kita bermula dengan ayat 105 pada hari ini. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan terlalu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, sedang mereka berpaling daripadanya. Tanda-tanda ni banyak tanda, Allah sebut tanda di langit dan juga tanda di bumi. Kalau tanda-tanda kiamat bagi umat Islam, banyak Nabi sebut berkenaan tanda di bumi. Banyaknya berlaku gempa, apa lagi? Contoh macam api muncul dari kota Madinah, api muncul daripada lembah Aden di Yaman. Ini semua ada dalam hadis. Ya, tanda-tanda yang muncul dari bumi. Adapun bagi masyarakat ataupun bagi orang-orang Nasrani, dalam kitab-kitab mereka, dalam Old Testament dan selainnya, banyak Allah datangkan wahyu tanda-tanda kiamat berkaitan dengan tanda di langit. Terbalik, tanda di langit. Jadi di kalangan ahli-ahli Nasrani, Kristian, mereka memang ada ahli nujum. Bukan ahli nujum tu orang Arab tak guna, kita orang Melayu Piramli aja ahli nujum ni.
ahli bintang. Ahli bintang dalam bahasa Arab dipanggil munajjim. Munajjim. Dia ada dia punya munajjim dia. Apa dia munajjim ni? Ahli bintang. Kita panggil ahli astronomi mereka. Yang mana sebahagian orang-orang ahli astronomi barat pada hari ini, mereka bukan sahaja sekadar ahli astronomi, tetapi mereka mengetahui maklumat yang ada dalam kitab mereka yang pernah Allah turunkan berkaitan dengan tanda-tanda di langit yang menjadi sign kepada satu-satu peristiwa yang berlaku di bumi, di muka bumi. Jadi sebelum ni pernah saya sebutkan tentang berlakunya fenomena bintang-bintang tertentu. Mungkin bagi kita dia hanya sebagai satu fenomena alam biasa. Tetapi bagi orang-orang Nasrani yang ada maklumat daripada kitab mereka, mereka mengetahui seperti mana Raja Hercules dahulu melihat bintang, munculnya satu fenomena bintang, dan dia kata ini adalah tanda kepada kemunculan Nabi akhir zaman. Dan apa dia buat? Dia hantar wakil dia pergi ke Madinah dan cari Nabi ni dan jumpa. Masa tu memang Nabi SAW sudah pun sampai dan berhijrah ke kota Madinah. Sebab tu kalau kita baca sejarah Perang Tabuk kan tak jadi. Nabi berjalan 1 bulan, Madinah hampir kosong daripada kaum lelaki untuk pergi Perang Tabuk, dan perang tu tak jadi. Ya, mengapa perang itu tidak jadi? Kerana Hercules menyatakan, jika kita ingin berperang dengan tentera Muhammad, ketahuilah dia adalah seorang Rasul, seorang utusan Allah. Ya, sekuat mana pun kita, pasukan dia akan dibantu oleh para malaikat. Dia tahu. Okey, baik. Jadi inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bukan sahaja apa yang ada di atas muka bumi, tetapi setiap sesuatu yang berada di langit juga merupakan salah satu dari tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya banyak yang tak terungkai pun, hadirin mati Allah sekalian. Okey. Orang boleh menetapkan jarak matahari, orang boleh menghitung saiz matahari, tetapi semua itu sebenarnya tidak terjawab. Kenapa saya katakan tidak terjawab? Allah meletakkan batas ilmu manusia dalam surah Ar-Rahman, la tanfuzuna illa bisultan. Allah menetapkan batas ilmu manusia ni, dia boleh kaji sampai satu tahap orbit sahaja. Okey, dia orbit ni ada low earth orbit, middle earth orbit, ada high earth orbit. Sampai situ je. Lebih daripada situ kita pun tak tahulah. NASA boleh keluarkan macam-macam kenyataan dan fakta. Tetapi wallahu alam, hakikat yang sebenar, ya, saya tanya seorang profesor di UiTM dalam bidang angkasa ni, saya tanya dengan dia, betul ke orang pernah pergi bulan? Dia kata saya pun tak ada jawapan. Cuma sepanjang saya belajar ni, dia kata tidak pernah didedahkan dan tidak pernah saya bertemu dengan satu kaedah dan teknologi yang mendedahkan bagaimana manusia dihantar sampai ke bulan. Dia tak pernah jumpa sepanjang dia belajar. Jadi wallahu alam, bagi saya mudah sahajalah. Allah menetapkan kemampuan dan ilmu manusia ni terbatas. Sama juga kalau kita nak kaji bumi. Orang pernah tanya, kita kalau tebuk tanah kita ni, tebuk tanah Shah Alam ni, tebuk sampai hujung, sampai ke teras bumi tu, lepas tu tebuk sampai hujung, agak keluar kat negara mana? Kan? Ada sampai orang berfikir macam tu lah. Tapi sebenarnya soalan tu bagi saya adalah satu soalan yang sia-sia. Sebab Allah meletakkan had. Manusia ni dia boleh kaji tebuk tanah ni setakat berapa kilometer je. Lebih daripada tu, itu di luar batas kemampuan manusia yang Allah izinkan. Jadi ketahuilah bahawa kita ni sangat terbatas, kita punya kemampuan-kemampuan yang Allah Ta'ala tetapkan. Ya, baik. Dia manusia ni lebih daripada makhluk lain daripada segi apa? Daripada segi perasaan. Itu je. Daripada segi perasaan dia lain. Dia tengok kawan dia, pandang dia macam tak berapa nak kena, dia dah rasa lain. Kan? Makhluk lain tak macam tu. Kan? وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Bilakah bermulanya kesyirikan? First, penyembahan berhala mula terjadi bila?
zaman Nabi Nuh alaihi salam. Berapa jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam? Ada hadis 10 generasi. 10 generasi ini ada pendapat menyatakan 10 generasi betul lah. Ada menyatakan 10 generasi itu adalah satu abad. Maknanya 10 generasi bersamaan dengan 10 dekad. Ada dua pendapat. Jadi kalau ambil pendapat pertama tu kiralah satu generasi lebih kurang dalam 25 tahun. Kalau pendapat kedua menyatakan bahawa satu abad, 100 tahun beza dia. Kan? Kajian apa ni yang kita baca dalam sejarah dulu, macam saya dulu sejarah tingkatan 1 ke tingkatan 2 tak lupa, zaman Paleolitik tu 600,000 tahun dulu. Orang tak pakai baju kan. Masa tu. Zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman logam. Begitu. Lah zaman apa tak tahu, zaman PKP ya. Jadi tengok-tengok 600,000 tahun. Oi, lamanya. Tak ada, mana ada. Manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, Papa ingat berapa tahun baru? Tak sampai 7,000 tahun, 6,000 tahun lebih. Dia ada hitungan dia. Dan hitungan itu hampir tepat. Macam mana hampir tepat? Kita ikut kepada generasi ya. Sebab Nabi ni bertemu dengan Nabi ni, Nabi ni bertemu dengan Nabi ni, bertemu. Daripada Nabi Isa alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh, itu dapat ditemukan dia punya silsilah. Maksudnya rantaiannya tidak putus. Boleh faham, Muhammad? Contoh ya, macam Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Gitu. Nabi Yusuf anak Nabi Yaqub. Okey. Begitu juga kalau kita ambil nabi-nabi yang sezaman. Contohnya macam Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi siapa? Yang bukan anaknya. Nabi Lut. Nabi Lut. Dia sezaman. Ada pendapat kata pak penakan, anak saudara. Jadi daripada silsilah itu dia tidak putus daripada Isa sampai Nuh. Nuh dengan Adam jaraknya 10 generasi. Kalau kita ambil 10-100 tahun lah contoh. Dan Nabi Isa kepada Nabi SAW itu ada hitungan tarikh yang pasti, jelas. 571 tahun. Dan Nabi lahir berapa Masihi? 571 Masihi. Lebih kurang lah gitu. Jadi mana mungkin manusia pertama 600,000 tahun dulu? Maka orang pun tertanya-tanyalah, siapakah Perak Man? Banyak buka sejarah pula hari ni. Sementara esok Merdeka ni. Siapa pula Perak Man ni? Tengkorak punya besar ni, jumpa dekat mana? Jumpa kat Perak lah, dah namanya Perak Man dah, takkan jumpa kat Selangor. Jadi tapi saya tak pernah pergi lah, tapi saya tahulah kewujudan tu kan. Jadi wallahu alam, ini zaman-zaman dahululah. Adalah tu. Baik. Jadi kesyirikan itu bermula di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi iblis ni dia buat kerja daripada zaman Nabi Adam tu, dia hanya berjaya untuk memunculkan kesyirikan di zaman Nabi Nuh, itu first. Sebab itu Qabil yang bunuh Habil, dia membunuh Habil dan dia menanggung dosa segala pembunuhan yang ada di atas muka bumi ini. Dia dapat saham dia, itu ada hadis dia. Tetapi dia bukanlah orang yang syirik. Pada zaman tu orang tak tahu lagi melakukan kesyirikan. Semua manusia hidup dalam fitrah. Ya. Fitrah manusia, kalau dia hidup dalam satu tempat yang wahyu agama tak sampai kepada dia, dia tidak akan cari pokok untuk sembah. Dia tak akan cari batu untuk sembah. Dia tak akan cari busut untuk sembah. No. Fitrah manusia tidak membawa ke arah itu. Tetapi dia melakukan semua benda-benda itu hanya disebabkan oleh bisikan. Bisikan. Jadi dia melakukan apa yang dia buat. Kalau orang yang tak ada khabar wahyu ni, dia akan menerima dalam hati dia apa yang dia lihat di alam ini ada pencipta dan pemilik dia. Itu fitrah. Sebab tu Nabi SAW menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap daripada kelahiran itu dia akan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ada menyatakan suci kan. Tapi sebenarnya fitrah yang sebenar itu adalah
siapa pun lahir, dia akan mengakui bahawa ada satu Tuhan yang menguasai, mencipta dan menguasai. So macam mana orang boleh sembah berhala? Sembah berhala sama ada keturunan, okey, sama ada orang ajar kepada dia ataupun dia menerima bisikan daripada golongan syaitan. Tapi iblis tu, saya kata iblis ni ada riwayat, tapi ini dhaif lah, saya ceritalah pada puan-puan sekalian, ni dhaif riwayat ni. Iblis cuba datang kepada Nabi Idris, tak boleh. Nabi Idris cucuk mata dia dengan jarum, buta sebelah. Ada riwayat tu tapi dhaif lah. Boleh dengar tetapi kita katakan dhaif lah, lemah. Tapi zaman Nabi Nuh lah bermulanya kesyirikan. Baik. أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau dari kedatangan kiamat ia kepada mereka secara mendadak? Baghtah. Kiamat ni Quran menyifatkan dia datang secara baghtatan. Dalam bahasa Arab disebut baghtah. Apa dia baghtah ni? Secara tiba-tiba. Without any siren ke apa, tak ada. Sebab tu Nabi kata kiamat berlaku ketika satu orang sedang membaiki periginya. Kan? Dan Nabi kata satu lagi berlaku ketika mana seseorang sedang memerah susu untanya. Itu Nabi kata. Dia bukan ada tanda-tanda tiba jadi ribut dulu ke apa ke, tak ada. Gelap dulu langit ke, tak ada. Kalau kita tengok tiba-tiba langit gelap, nak terbelah apa semua ni, ketahuilah itu bukan kiamat. Kiamat ni tak ada sign. Dia tak ada tanda nak jadi tu. Tiba-tiba dia jadi, habis. Dia macam gempa bumi. Macam tu. Ya, gempa bumi, dia mana ada apa-apa, tak ada. Tiba-tiba gegak habis. Demikian. Dengan demikian, sebahagian para ulama, bukan sebahagian lah, minoriti sangat sebenarnya, yang mengambil keputusan menolak segala hadis-hadis berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Dan mereka ni tak betul lah. Pendirian mereka tu tak tepat lah. Ya, mana boleh nak nafikan. Bahkan sebahagian hadis-hadis itu disokong pula oleh beberapa ayat Al-Quran. Tetapi alasan mereka menolak kerana Allah kata dalam Quran kiamat datang secara baghtah, secara tiba-tiba. Jadi dia memahami tiba-tiba itu, mana mungkin tiba-tiba Nabi khabarkan alamatnya. Jadi dia berkata begitu, dan itu tak benarlah, tak tepat. Tiba-tiba di situ bukan maknanya tidak ada tanda-tanda seperti mana Nabi beritahu. Ya, tetapi tiba-tiba itu situasi kiamat. Situasi kiamat tu dia berlaku secara tiba-tiba. Tapi saya pun pernah jelaskan kepada kita semua bahawa selagi mana kita adalah golongan beriman dan mempercayai hari kiamat dan hari akhirat, Allah tidak akan jadikan kiamat di hadapan mata kita. Jadi tak ada lah. Ya, kita akan berbahagialah kita jika mana kita hidup di satu zaman yang mana kita tunggu bila kita nak mati. Ada tak di kalangan kita ni frust, hidup lagi hari ni? Ada? Lain macam kalau ada tu. Kan, frust Ustaz, kenapa? Tak bangun-bangun ni hidup lagi. Itu mustahil lah, mana. Tapi kita akan sampai satu zaman di mana kita frust, bangun tidur kita tak mati. Sebab apa? Sebab di mana satu zaman yang telah sampai keyakinan kepada setiap orang beriman, itu adalah merupakan fasa Allah mengambil nyawa orang yang beriman. Kan Nabi sebut akan sampai satu masa datangnya angin sejuk daripada Syam, kan, yang akan menarik semua roh ataupun nyawa orang beriman. Semasa peristiwa itu terjadi, maka seluruh daripada orang yang beriman dia akan menunggu dan sangat-sangat bersedia dan sangat mengharapkan akan ditarik akannya nyawa. Begitu. Okey. Baik. Ustaz, ini soal. Yes, So, makna Ustaz kata tadi, masa kiamat berlaku, insyaAllah kita semua dah tak ada. So, mana anak-anak kita pun tak ada lah ya Ustaz ya? dia tidak ada orang beriman. Maksudnya, sebab itu dalam satu hadis, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fid dunya Allah Allah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga di atas muka bumi ini tidak lagi disebutkan nama Allah. Okey, syukran. Okey.
Faham, Lepas tu faham. Nabi mengisyaratkan ada satu berhala besar di tanah Arab dulu, Zul Khulaisah, tak silap saya nama dia, dalam Sahih Muslim. Nabi kata berhala itu akan kembali disembah sebelum berlakunya kiamat. Perasan tak kalau kita tengok negara Arab ni jangan masukkan Mesir apa semua tu. Itu benua Afrika. Negara Arab yang duduk dalam benua Saudi tu. Kalau kita tengok di situ, dia semua Muslim dan tak ada kesyirikan pun, melainkan Dubai lah. Dubai dia dah start buat kuil apa semua kan. Itu sebenarnya tanda membenarkan apa yang pernah Nabi SAW sebut dahulu tentang akan kembali semula amalan penyembahan berhala di semenanjung tanah Arab sebelum berlakunya kiamat. Okey. Baik. Okey, ada satu soalan tadi. Assalamualaikum Ustaz. Bukan soalan, bagi salam je. Okey. Dan ayat ini menceritakan tentang masalah kesyirikan, dan kita juga ketahui bahawa kesyirikan juga tidak hanya berlaku dalam satu situasi yang nyata seperti mana penyembahan. Okey, syirik juga boleh berlaku dalam situasi-situasi selain daripada itu, seperti mana Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, ya, Nabi kata man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Sesiapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Itu satu hukum sumpah yang pernah saya sebutkan. Kita tak boleh bersumpah selain daripada nama Allah Azza wa Jalla. Hanya boleh dengan yang kedua, demi Al-Quran, itu boleh. Tapi bukan junjung Quran. Demi Al-Quran saya bercakap benar, boleh. Sebab Quran bukan makhluk. Kita tak boleh bersumpah atas nama makhluk. Tak boleh. Ya. Demi apa sekian, demi waktu pagi yang gerimis ke, itu semua tak boleh. Itu semua lafaz-lafaz syirik. Tak boleh. Baik. Okey. Dalam satu hadis Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah asyirk. Nabi kata, ya, iaitu sesungguhnya mentera jampi, ya, mentera-mentera jampi, tamaim, orang dulu panggil azimat, okey, tangkal, tiwalah. Tahu tiwalah apa? Dah dengar? Tiwalah, bukan tilawah, terbalik, tiwalah, sihir pengasih. Ya, ayat pengasih, bukan ayat, sihir. Ya, sihir. Ada, saya belajar dulu kat Mesir. Try baca tak jadi. Tak ada lah. Dia tak baca saja, dia ada pemujaan dia. Tapi masa saya belajar dulu, adalah syekh tu beritahu, ini bacaan dia. Dia kata ini bacaan tradisional kuno Arab lama, sihir pengasih. Tapi realitinya memang berlaku. Itu tak dinafikan. Tetapi benda ni adalah sihir. Dan kesemua itu kata Nabi adalah merupakan perbuatan sihir yang dikategorikan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Apa hukum sihir? Dosa besar. Apa tanggungjawab seorang mukmin? Bertaubat. Bolehkah Allah mengampuni dosa tersebut? Jawapan dia boleh. Ya, jawapan dia boleh. Jadi bagaimanakah ayat yang menyatakan tentang Allah tidak mengampunkan dosa syirik? Itu adalah ayat yang membawa kepada maksud Allah tidak akan mengampunkan sesiapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah. Maksudnya apa? Allah tidak akan mengampunkan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Tak beriman, dia datang kepada Allah hari akhirat, dia mati Buddha. Allah tak boleh terima. Allah tak boleh terima. Allah tak akan ampunkan kebudaan dia masa mati. Allah tak boleh ampunkan kehinduan dia masa mati. Tak boleh. Dia tak akan diampunkan lah dosa itu. Okey. Tetapi kalau seorang mukmin, seorang muslim yang melakukan syirik, apabila dia bertaubat, maka dia boleh diampunkan. Masa kan tidak diampunkan?
Penyembah berhala di zaman Nabi pun bila dia masuk Islam, Allah terima keislaman dia. Okey. Baik. Ini kita kena jelaslah tentang hukum syirik yang selalu disebutkan sebagai tidak boleh diampunkan itu. Baik. Sambung. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, mengapa engkau menyatakan demikian tadi itu merupakan sebuah kesyirikan? Ya. Padahal dulu mataku pernah sakit, kata seorang sahabat. Seorang sahabat cerita dulu, dia kata aku pernah sakit mata. Ya. Lalu aku pergi kepada satu orang Yahudi yang mampu untuk mengubati. Tabib lah, dukun lah, macam dukun Yahudi. Dia pergi, dia kata kat Nabi, ya, setelah dibaca ruqyah ataupun jampi-jampi tersebut, ya, maka sakit mata aku sembuh, kata sahabat tu pada Nabi. Okey? Baik. Tapi Nabi jawab apa? Nabi menjawab, hal itu disebabkan oleh syaitan. Ya, ia menjolok matamu dengan tangannya. Ya. Saya dulu ada sahabat kanser meninggal. Sebab apa? Sebab dia pergi buat satu rawatan tu, bila dia pergi scan hilang. Tak ada kanser tu. Dia buat apa? MRI ke panggil apa? Tiba-tiba dia hilang. Doktor pun pelik, terkejut. Sampai satu masa kesihatannya turun merosot mendadak, dah stage last. Mana pergi? Macam mana boleh tak nampak? Sihir. Ya, sihir. Sekadar power scan apa MRI tu bagi jin benda tu tak ada benda. Bagi dia benda tu, bagi dia advance lagi dia punya teknologi. Setakat nak tutup tu no problem, tak ada hal. Lepas tu Nabi kata, sahabat ni mengadu. Dulu ada Yahudi duk jampi mata aku sembuh ya Rasulullah. Mengapa kau menyatakan syirik? Kata Nabi, itu disebabkan oleh syaitan mencucuk matamu dengan tangannya. Ya, dia kata, bukan kamu sakit tak, kamu menghadapi satu gangguan. Maknanya matamu dicucuk oleh syaitan, ya, apabila dijampi maka syaitan pun berhenti untuk mengganggu matamu. Ini khususiat kita panggil, khusus Nabi. Nabi tahu cerita tu, Allah wahyukan kepada Nabi. Jadi kerananya cukuplah bagimu menyatakan, apa kata Nabi SAW, adhib al-ba's rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ada satu ayat, satu doa lah Nabi ajar, hilangkanlah penyakit wahai Rabb, wahai Rabb ataupun wahai ya Allah, ya, sembuhkanlah kerana engkaulah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun. Ini kalau jumpa, pernah saya pergi talaqi di Mesir, masa duk belajar di Mesir tu, pergi mari lewat, marah Syekh. Anta kaman, dia kata, engkau lagi lewat, apa masalah kan? Kita pun cakap lah, sakit apa? Sakit perut. Sakit perut. Dia kata, la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu dia baca ni, saya ingat lagi. Baca. Orang tak tahu bahasa Arab kata, Syekh pun main jampi juga ke? Ini bukan jampi. Kan? Ini baca berdoa. Doa. Sebab tu dalam Islam, dalam Islam membenarkan apa kaedah perubatan sekalipun. Unless bila benda itu berunsur jampi pemujaan, tu je tak boleh. Kalau katalah berubat, sebab tu Islam tidak pernah melarang. Contoh dalam tafsir Ibnu Katsir ini sendiri, dalam tafsir surah Al-Baqarah, Al-Imam Al-Qurtubi sendiri menukilkan tentang kaedah orang Arab lama meleraikan sihir yang memisahkan antara suami dan isteri. Isteri tengok lelaki tak ada pasal, benci, geram aja, tak ada pasal. Tengok imam masjid suka, sudah, itu lain cerita. Jadi apa cerita ni? Bawa dekat orang yang ada ilmu sikit lah tentang perubatan, ada gangguan sihir. Imam Al-Qurtubi bawa satu kaedah yang mana pesakit itu dimandikan dengan air daun bidara. Okey, dan terlerai sihir itu. Adakah kaedah ini boleh dalam Islam? Jawapan dia boleh.
selagi mana dia tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi bahkan menyatakan tambahlah, tiuplah kepada air mandian itu ayatul kursi dan juga 3 kul. Kerana Nabi SAW dulu kan pernah kena sihir dan Nabi terlerai sihir itu pun dengan baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nabi disihir oleh seorang perempuan Yahudi yang mengambil rambut Nabi pada sikat baginda di tempat perigi Nabi mandi. Gitu. Okey, itu kaedah dia. Itu kaedah dia selagi mana tidak punyai unsur-unsur kesyirikan. Baik. Sambung. Dalam satu hadis yang lain, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Okey. Dari Isa bin Abdul Rahman, ia berkata, aku masuk ke tempat Abdullah ibn Uqaim yang sedang sakit dan menjenguknya. Lalu ada orang yang menasihatinya supaya mengkalungkan sesuatu pada lehernya. Maka ia berkata, bagaimana aku mengalungkan sesuatu sedang Rasulullah bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Sesiapa yang mengalungkan sesuatu maka dia akan dibuat, orang itu akan dibuat bergantung kepada perkara itu. Tangkal dalam Islam mutlak syirik haram. Tak ada. Dia tak ada tak ada jalan nak kata nak bagi boleh ke tak ada. Memang tak ada lah. Okey. Baik. InsyaAllah saya rasa bagi kita dah jelaslah tentang perkara-perkara ini. Cuma ia merupakan satu peringatan kepada kita bagaimana sebenarnya orang Arab ni dia punya sihir lagi kuat daripada orang kita. Saya duduk di tanah Arab dan memang ada je tok-tok bomoh Arab ni pun ada sebenarnya, bukan tak ada. Sakit, kena sihir dan sebagainya. Sihir ni dia bukanlah satu perkara yang pelik di alam jin. Dia apa yang kita panggil sebagai sihir ni, dia menggunakan kebolehan jin untuk menganiaya manusia. Itu je beza dia. Itu je penjelasan dia. Sihir ni bukan satu perkara yang pelik pun. Tapi Allah tak izinkan benda tu. Okey, Allah tidak izinkan. Sebab itu Allah tidak campurkan hidup kita dengan jin. Jin tinggal di mana? Jin tinggal di muka bumi juga. Sama je dengan kita. Kan? Ada tak jin duduk Shah Alam? Ada. Jin duduk Denai Alam? Ada alamat lagi. Tapi Allah tak satukan kita dalam dimensi yang sama. Sebab tak boleh. Tidak boleh. Sebab itu, apakah penyihir-penyihir ni buat? Yang dia buat ikatan lah dalam surah Al-Falaq, dia hembus apa semua, itu semua kaedah memuja ataupun menyeru. Hakikatnya, nak minta tolong dengan jin ni supaya guna kebolehan dia aniaya manusia. Sebab jin dia ada kebolehan yang pernah saya sebut, tak tahu saya sebut dalam kuliah ni ke tidak. Dia antara salah satu kebolehan jin adalah dia dicipta dengan zero resistance. Dia boleh pindahkan barang dari satu tempat ke satu tempat without any resistance. Maksudnya apa? Alah, macam cerita orang dulu-dulu lah, tidur kat sini kena angkat, tidur bangun tempat lain. Itu benda tu berlaku, bukan tak berlaku, bukan khayalan, tak, benda real, benda reality. Tapi kenapa tak sedar masa dia angkat? Kalau orang angkat kita sedar tak? Orang angkat kita sedar. But jin pindahkan kita dengan cara dia, dengan cara kemampuan Allah ciptakan dia tu, dia boleh angkat tu macam mana nak cakap, saya tak tahu nak cakap macam mana. Okey. Itulah yang apabila orang muntah, jumpa jarum dalam perut, macam mana? Bukan dia makan jarum. Jarum tu dipindahkan, jarum ada atas meja dipindahkan masuk dalam perut kawan tu. Manusia tak boleh buat. Siapa yang boleh buat benda tu? Jin. Itu bukan kelebihan pun. Itu memang dia punya sifat ciptaan dia. Dia boleh mampu buat begitu. Ya, dia mampu buat begitu. Benda ni dalam Quran. Sebab tu Ifrit kata, aku boleh pindahkan istana Balqis ke Baitul Maqdis dengan begitu mudah. Cuma take time lah, jauh sangat. Demikian. Jadi sebab itu Allah tak benarkan. Sebab bila dibenarkan benda itu, manusia ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, satu kelebihan ni bila dia sampai dekat tangan orang yang tak sepatutnya, dia akan jadi rosak. Dia akan jadi rosak. Katalah kita tarik satu orang, kita tanya, kalaulah awak ada kuasa gaib, apa awak nak buat? Cuba tengok apa dia mikir.
Dia akan fikir nak buat first, dia akan fikir nak buat kejahatan. Sebab itu Allah tak bagi kita kelebihan begitu. Okey? Baik, insya-Allah. Okey, jelas. Allahu Akbar, sambung. Baik. Ayat seterusnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku dan aku orang-orang yang mengikuti dan mengajakmu kepada Allah di atas basirah. Apa makna basirah? Basirah, ustazah kita mana Basrul ustazah? Tak ada ya ustazah? Ada kot. Oh, tak ada hari ni. Basirah. Apa makna basirah? Hujah. Salah satu makna basirah dalam Islam adalah hujah yang nyata. Basirah ni lihat. Maknanya lihat ni hujah yang dapat dilihat, hujah yang nyata. Itu makna itu makna basirah. So kita ni Islam macam mana? First kita Islam because of kita tak pernah cari Islam pun. Kerana keturunan. Betul tak? Kerana ibu ayah kita. So ibu ayah kita mendidik kita dengan Islam, maka kita jadi Islam. Dan makinlah kita hidup, kita akan melihat hujah-hujah kebenaran Islam itu secara basirah. Rugilah sesiapa yang tidak pernah melihat hujah kebenaran Islam secara basirah. Apa maksud secara basirah? Secara nyata yang kita boleh lihat. Yang kita boleh lihat. Tapi nak dapat benda-benda ni antaranya kena macam kalau kita buka Quran lah, kita baca Quran. Saya pernah syarahkan dalam kelas bahasa Arab saya surah At-Tariq. Kan? At-Tariq itu berasal daripada makna taraqa, maknanya ketukan pintu. Kenapa Allah sifatkan At-Tariq itu sebagai bintang? Rupanya bintang memang mengeluarkan bunyi. Apabila dikaji, memang dia keluarkan bunyi, dan bunyi bintang adalah bunyi seperti bunyi ketukan. Jadi bila kita tahu hal ini adalah salah satu hujah basirah, hujah kebenaran ayat-ayat Allah Ta'ala, kalamnya. Ya? Baik. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Kami tidak mengutuskan sebelum kamu melainkan orang lelaki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Apa maksudnya? Para rasul. Okey. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Maka tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, yakni yang mendustakan para rasul, ya. Waladarul akhirati khairul lillazina taqaw afala ta'qilun. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu memikirkannya? Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, saya bacakan sikit. Allah Azza wa Jalla mau memberitahu bahawa dia mengutus para rasulnya dari kaum lelaki, bukan kaum wanita. Okey? Tak ada nabi daripada kalangan wanita. Ini adalah pendapat majoriti para ulama berteraskan ayat tersebut. Okey? Baik. Tetapi ada sebahagian minoriti, golongan yang amat kecil daripada pandangan para ulama yang menyatakan Sarah, kenal Sarah? Isteri Nabi Ibrahim. Okey? Ibu kepada Musa. Siapa ibu Musa? Mana ada nama dia? Tak, nama tak ada. Ibu kepada Musa. Kemudian Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Kemudian siapa lagi? Ini antara orang-orang yang mereka dakwa mereka adalah Nabi. Okey. Maryam binti Imran anak kepada Imran, Maryam. Mak dia nazar kan? Apa ni?
uh, dia nak anak lelaki tapi dapat Maryam perempuan. Itu yang diserahkan kepada Zakaria tu untuk dipelihara. Ya. Menunjukkan apa perempuan sekalian? Allah lebih tahu apa yang lebih baik bagi seseorang. Ya. Imran ketika dapat Maryam, dia memang frust sebab dia nak dah anak lelaki. Begitu juga ibu kepada Maryam, dia nak anak lelaki, dapat anak perempuan. Tapi siapa yang pernah tahu bahawa Maryam akan dijadikan ibu kepada seorang nabi yang lahir tanpa seorang bapa. Demikian. Ya, baik. Ada dalil ke pendapat ni? Sudah. Ke para ulama ni saja bubuh? No. Ya, dah. Dengan dalil bahawa malaikat telah memberi khabar gembira kepada Sarah bahawa dia akan mendapat anak iaitu Ishaq. Siapa yang khabar kepada Sarah kamu akan dapat Ishaq? Malaikat. Sarah ni isteri pertama. Kan? Isteri pertama Yaqub tapi dapat anak lewat. Hajar dapat dulu Ismail, baru dapat Ishaq. Ya, baik. Kan dalam surah Al-Qasas Allah menyatakan ayat yang ke-7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kenapa pendapat para ulama setelah menyatakan Sarah tadi dia juga nabi? Kerana Allah malaikat wahyu kepada dia akan dapat Ishaq. Bagaimana pula dengan ibu kepada Nabi Musa? Surah Al-Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibu kepada Musa an ardi'ih, yang mana kamu, don't worry, kamu akan menyusukan dia nanti. Okey. So wahyu. Dan malaikat telah datang kepada Maryam memberinya khabar gembira bahawa dia melahirkan Isa alaihi salam. Dan dalil lainnya adalah firman Allah, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ingatlah tatkala malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas wanita-wanita di dunia ini. Baik. Jadi macam mana? Adakah mereka nabi? Kerana mereka juga dalam nas dikhabarkan mereka juga mendapat wahyu melalui malaikat. Pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah, okey, menyatakan bahawa tidak ada wanita yang menjadi nabi. Okey. Lalu bagaimana cerita mereka dapat wahyu tadi? Okey, itu bukanlah syarat mutlak. Bila mana seseorang mendapat pengkhabaran macam tu, maka dia menjadi nabi. Okey, kerana syarat nabi yang pasti adalah lelaki. Itu syaratnya. Bagaimana dengan wanita-wanita demikian? Mereka adalah wanita-wanita yang terpilih dalam sejarah manusia ini. Ini cerita dia. Okey, baik. Macam kalau kita kata Hawa pernah duduk syurga tak? Adakah dia nabi? Tidak. Tidak. Dia pernah duduk di syurga, dia pernah melihat semua malaikat apa semua. Tapi dia bukan seorang nabi, ya. Baik. Okey. Jika dia seorang nabi perempuan, jika bukan ini syarah ayat. Jadi tak adalah dalam dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak ada nabi daripada kalangan wanita. Okey, baik. Okey. Kenapa Allah firman dalam ayat ini, ya, lelaki-lelaki yang kami berikan wahyu kepada mereka daripada kalangan ahli qura, daripada antara yang berada di sebahagian penduduk negeri-negeri tertentu. Kenapa? Ya, kerana satu tafsiran menyatakan di sini bahawa Allah nak mention bahawa sebahagian para nabi ni mereka diutuskan kepada suatu kaum yang sangat agresif, iaitu kaum-kaum Badui.
Kalau kita tengok kebanyakan para nabi, mereka terpaksa berhadapan dengan kaum-kaum yang kasar. Okey, kaum-kaum yang macam Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ni antara yang Allah marah kepada baginda adalah baginda lari meninggalkan kaumnya. Sebab apa? Kaum dia kasar sangat. Nabi Yunus ni. Dia berada di negeri Iraq dan penduduk di situ sangat kasar. Nak cakap apa pun tak boleh dah. Sampai itulah menyebabkan Nabi Yunus ini lari meninggalkan kaumnya, dan itulah peristiwa bermulanya Nabi Yunus ini ditelan oleh ikan. Okey. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Dan Nabi Yunus ketika mana ia pergi dalam keadaan mughadiban, apa dia? Marah. Dia pergi dalam keadaan dia marah kepada kaumnya. Tetapi kesilapan Nabi Yunus semasa itu adalah meninggalkan kaumnya dalam keadaan Allah belum mewahyukan adakah kaumnya benar-benar akan menolak atau menerima. Baik. Okey. Baik. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaum mereka dan telah meyakini bahawa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa. Maksudnya apa? Maksudnya sampai satu masa ini Allah pun mewahyukan sendiri bahawa sampai satu masa akan ada di kalangan para rasul ini yang berakhir dengan kaumnya mendustakan mereka, kaumnya menolak mereka. Sebab itu kalau kita lihat dari kejayaan para rasul, paling hebat kejayaan Nabi SAW. Sebab Nabi ketika wafat, apa kejayaan Nabi? Seluruh semenanjung tanah Arab beriman kepada baginda. Jadi Nabi yang diutuskan kepada geografinya adalah di semenanjung tanah Arab itu, semua mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dajjal ada dah masa tu, tapi Dajjal tak boleh buat apalah sebab ada Nabi. Masa tu Nabi SAW ada. Tapi segala-gala bermula kesedihan bagi umat Islam itu apabila wafat Nabi. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam hayat baginda bahawa musibah paling besar ke atas umat ini adalah kewafatanku, kata Nabi. Sebab bila Nabi wafat, fitnah masuk ke dalam umat Islam tu, dia macam mana nak cakap Nabi dah tak ada dah. Ceritanya Nabi dah tak ada dan orang dah tak boleh nak sekat, tak ada siapa yang mampu menyekat fitnah itu masuk kepada umat Islam. Betul, musibah paling besar adalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Dan yang terakhir daripada ayat ini, Allah menyatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ma kana hadithan yuftara. Al-Quran ini bukanlah sebuah cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi ia membenarkan kitab-kitab yang telah datang sebelumnya. Wa tafsila kulli syai'. Bahkan dia menjelaskan, mendetailkan bagi setiap sesuatu. Wa huda, dan dia merupakan petunjuk. Wa rahmah, dan rahmat. Liqaumi yu'minun, bagi kaum-kaum yang beriman. Baik. Dengan demikian insya-Allah, alhamdulillah, tamatlah perbahasan 111 ayat daripada surah Yusuf alaihi salam. Kisah terbaik, kisah yang menceritakan permulaan Bani Israel. Okey? Tahu tak kenapa? Kerana Bani Israel merupakan keturunan dari semua anak-anak Yaqub alaihi salam yang menjadi kisah paling panjang dalam Al-Quran. Kalau kita tengok kisah-kisah dalam Quran ni, almost kisah-kisah para Nabi ni semua melibatkan Bani Israel kerana majoriti Nabi diangkat
daripada kalangan Bani Israel. Okey, insya-Allah. Ustaz, ini soal. Mungkin saya tak tahu, orang lain tahu. Macam mana Nabi Nuh boleh tertelan di ikan tu? Atas kemarahan dia, macam mana boleh berlakunya dia tertelan di ikan tu, ya Ustaz? Bagaimana dia ditelan ikan? Ya. Adakah dia naik kapal ke laut ke, dia apa ke, macam mana boleh masuk dalam minta maaf Ustaz, mungkin soalan tu. Riwayat tu banyak cerita tentang bagaimana boleh masuk perut ikan ni. Yang sahihnya? Yang sahihnya bagi saya kita berpegang bahawa Nabi Yunus ni masuk perut ikan, cukuplah. Itu saja. Itu sajalah. Macam mana masuk tu bukan dia tengah belayar bukanlah ke, satu benda yang tapi okay. apa sebab berlaku demikian? Kerana Allah menegur Nabi Yunus kerana Nabi Nuh kaumnya, sebelum Allah wahyukan apa-apa keputusan. So Allah tak wahyu lagi kaumnya akan terima ke, akan tolak ke, kan? Jadi Nabi Yunus. Jadi Yunus saya sebut Yusuf boleh Nabi Nuh. Bukan Yusuf, Yunus. Okay. So Allah tak wahyukan lagi apakah kesudahan kaum Nabi Yunus ni kepada baginda. Sama ada mereka akan at the end mereka akan terima ke ataupun mereka akan tolak, tetapi Nabi Yunus marah sangat. Satu kebenaran yang nyata kamu tak nak terima, maka Nabi Yunus keluar dan tinggalkan kaum dia. Situlah Allah Allah datangkan satu pengajaran sehingga Nabi Yunus ini ditelan ikan. Jadi macam mana bebas tu? Bebas tu lah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia baca bacaan ini. Kalaulah tidak kerana aku bermohon istighfar dan juga bertasbih, maka akan kekallah Nabi Yunus di dalam ikan tersebut. Baik. Ini adalah kisahlah. Apa tadi saya nak sebut? Ada satu benda. Lupa dah saya nak sebut. Sebab itulah Nabi memperingatkan kepada para sahabat. Nabi kata, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Nabi kata, janganlah kamu melebihkan aku di atas Yunus bin Matta. Nabi Yunus lah. Sebab sahabat respect kat Nabi. Orang Mekah tolak Nabi kau-kau pun, Nabi tak tinggalkan orang Mekah, melainkan apabila Allah wahyukan supaya pergi ke Madinah. Jadi para sahabat duk sebutlah benda ni beza dengan Nabi Yunus tapi Nabi tak bagi. La tufaddiluni ala Yunus bin Matta, kata Nabi, jangan kamu lebihkan aku di atas Yunus bin Matta. Nabi tak suka begitu. Okey, sambung sila. Ustaz tanya sikit. Okey, kalau Ustaz kata Nabi Yunus Allah murka disebabkan oleh dia buat macam tu, adakah nabi selain daripada Nabi Yunus yang berpaling macam dia juga? Berpaling meaning tu saya tak sempat tunggu dia tinggalkan tak ada dalam sirah Nabi ni Nabi Yunus lah satu-satunya Nabi yang berpaling daripada tinggalkan puak dia. Betul. Selain daripada itu semua meninggalkan kaumnya apabila menerima wahyu daripada Allah. Maksudnya Allah nak azab sebab dia selain daripada umat Muhammad ni, Nabi kaum terdahulu, once sampai satu masa, sampai dia punya finish line dia, kamu tak nak beriman, Allah suruh Nabi tu keluar. Tinggalkan kaum dia sebab Allah nak azabkan, turunkan azab. Nak habiskan. Begitu. Maksudnya satu-satunya yang sebelum wahyu diturunkan dia berpaling adalah Nabi Yunus lah. Betul. Tapi tak perasan dia punya puak tu diazabkan setelah dia berbalik dan dia tidak beriman ke macam mana Ustaz? Ya, betul. Ya. Sebab itu macam nak cakap sebab Nabi Yunus ni di Iraq. Cuba tengok Iraq hari ni. Iraq ni satu tempat yang sepanjang zaman dia menjadi fitnah. Bukanlah saya nak kata kerana kesalahan orang lama ke apa, tapi hukum dalam alam ni, once kita buat satu keburukan, dia akan ada dia punya apa bila datang satu kemurkaan Allah, maka tempat tu macam ada satu badi lah kita panggil kot. Lebih kurang macam tu. Okay. Second question Ustaz. Ustaz kata tadi haram pakai tangkal kan? Ya. Jadi macam ada budak-budak kecil yang mak
pakaikan macam kata sawan tangis apa, pakaikan macam dekat tangan tu, kadang pakai kat Haram. leher. Tu macam mana Ustaz? Haram. Haram ya? Haram, tak boleh. Tahu tak kenapa budak jadi nangis? Banyak nangis. Sebab Ganggu. kita pamerkan anak kecil itu kepada orang. Kalau zaman dulu orang datang rumah, lawak tengok, baby, oh comel, puji belaka. Satu pun tak sebut Masya Allah, Subhanallah. Budak tu tak kena ain. Ya. Dia banyak menangis. Sekarang kalau zaman sekarang ni masuk Facebook lah. Masuk Facebook, masuk WhatsApp. Dia bukan tak boleh, tapi tunggulah budak tu besar sikit. Sebab tu kalau nak bagi nama pun biar 7 hari. Sebab apa? Sebab ni satu pandangan lah, satu pendapat kata. Kalau kita hari pertama dah bagi nama, dah kita sebut nama, syaitan turut menyebut nama tu. Dan memanggil budak tu. Menangis tak berhenti. Sebab tu Nabi 7 hari. 7 hari tu dah selesa lah, dah 7 hari duduk dalam alam bumi, alam dunia. Itu semua sebab tu tempoh-tempoh tu semua pun bukan saja-saja suka-suka Nabi sebut tanpa sebab. Dia ada dia punya sebab-sebab dia lah. Okey. Okey Ustaz, terima kasih. Baik. Okey. Baik. InsyaAllah kepada ada kawan Ustaz, ada kawan kat sini minta tanyakan isteri kepada Nabi Yaqub, ada 2 orang, yang mana yang apa nama nombor 1 dan nombor 2 namanya Ustaz tahu tak? Yaqub ke Ishaq? Yaqub. Bapa kepada Nabi Ibrahim. Bukan. Bapa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ya. Ada 4. Oh dia 4 eh? Ya. Jadi maksudnya Bunyamin dan juga Nabi Yusuf yang anak yang kedua. Last. Oh yang last, yang keempat lah. Isteri muda. Okey. Rahil, kalau dalam riwayat Israiliyat dia panggil nama dia Rahil kan? Rahil. Yang daripada yang lagi 12 tu? Yang 12 tu datang daripada 3 isteri yang lain. Oh bukan daripada 1, daripada 3. Daripada 3. Demikianlah riwayat dalam kisah Bani Israel. Jadi mungkin benar lah. Ibu kepada Nabi Yusuf Rahil lah. Rahil. Dengan Bunyamin tu satu mak. Ya. Ya. Yang lain tu tak disebutkan. Ya. Yang lagi 3 tu tak disebut dah, hanya mengatakan bahawa 12 orang anak sahajalah. 12 orang. Lagi 3 tu datang, lagi 3 tu melahirkan 10 yang lain lah. 10 yang lain. Ya. Okey. Ada pendapat pula menyatakan yang 3 isteri tu daripada kabilah sama. Sebab tu anak dia orang 10 tu wanahnu usbah disebut. Maknanya 3 isteri Nabi Yaqub tu daripada kabilah sama, maka anak-anak dia ni satulah semua sekali 10 tu, mak kita satu kabilah. So Rahil ni dia lain. Tapi Rahil ni dia lawa lah, memang dalam riwayat pun disebutkan dia ni cantik. Itu antara punca asbab menjadi kekacakan Yusuf alaihissalam. Ya, tapi memang kacak betul sebab Nabi jumpa Yusuf kan semasa Mi'raj. Kan? Nabi cakap apa? Separuh kecantikan ada dekat dia. Tak tahulah macam mana rupanya. Allahu'alam. Zizi, something Zizi. Yes. Okay. Want to ask something? Tak ada Ustaz, soalan tu sebenarnya saya pun confused juga. Yeah. Okey, bila Nabi Yaqub kahwin dengan Rahil tu yang cantik yang dia jumpa masa dia sampai di tempat tu kan? Ya, betul. Okey, so Rahil tu yang kedua yang lebih cantik daripada Ilya. And then bila dia kahwin, Nabi dia dapat pembantu daripada bapa mertua dia. Untuk isteri pertama dan isteri kedua. So, lagi satu soalan saya tadi untuk Haji Ilya tanya. Katanya Bunyamin tu pun daripada pembantu. Bukan adik Yusuf directly daripada Rahil. Banyak riwayat. Sebab tu bagi saya benda ni kalau kita go deep kepada masalah ni, masalah ni dia takkan selesai. Dia takkan selesai dan dia akan sama juga. Tapi kalau ikut dalam Al-Quran pun yang Ustaz baca selama ni memang Bunyamin tu adik dia lah kan? Adik dia. Sebab dalam Quran menyatakan wahaza akhi, ini adalah saudaraku. Adik lah maksudnya. Hatta kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir pun 4 nama tu disebutkan. 4
empat-empat nama ni wujud. Jadi sudah pastilah nama-nama ni datang daripada periwayatan Bani Israel. Dan kita tak nafikan dalam tafsir Ibnu Katsir ni banyak juga beliau mencedok daripada riwayat-riwayat Israiliyat. Apa makna riwayat Israiliyat? Ada hadis Nabi kata hadisu an Bani Israili wala haraj. Nabi kata, kamu ceritakanlah perkara-perkara yang datang daripada Bani Israel, tak ada masalah, kata Nabi. Apa maksudnya? Maksudnya dia bukan cerita rekaan. Dia cerita yang ada sanad dia. Tapi bukan sampai kepada Nabi. Sampai kepada perawi-perawi di kalangan Bani Israel. Macam kita katakan ahli-ahli sejarah Bani Israel. Sampai ke situ. Jadi ada certain cerita ni bermasalah sehingga menjatuhkan kredibiliti para Nabi. Ada, bukan tak ada. Okey. Sebahagian cerita yang lain dia tak memberi efek kepada soal akidah. Hatta kalau dibicarakan soal isteri Nabi Yaakob ni sebenarnya lebih 4. Itu tak ada efek kepada akidah kerana that time bukan ada syarat maksimum 4 orang. Jadi apatah lagi kalau kita nak menentukan soal ini datang daripada mana, yang Mak Yusuf ni nombor berapa, kemudian datang pula Bunyamin ni adik betul ke, adik ni ke, dari sebelah mana ke. Tapi riwayat-riwayat itu jawapannya ada. Boleh baca, tak ada masalah. Untuk menambahkan keseronokan cerita itu baik. Untuk menambahkan kita lebih faham. Tetapi daripada segi intipatinya, itu bukanlah satu keutamaan. Gitulah cerita dia. Tapi sebab saya pernah menterjemahkan satu buku, tak tahu dia orang bahasa cetak ke tidak buku tu. Seorang ulama daripada Kuwait, dia menulis tentang riwayat-riwayat Israiliyat dalam surah Yusuf. Memang banyaklah kalau kita baca tu seronok. Tapi bagi segi manfaat ibrahnya tak ada. Cerita macam mana jasad Nabi Yaakob dibawa pulang ke Baitul Maqdis apa semua tu, adalah cerita-cerita tu. Baik. Okey. Terima kasih Ustaz. Saya nak tanya tu sebenarnya Rahil dengan Leah tu sebab saya pernah dengar daripada cerita lain kata terbalik, yang Leah tu daripada Yusuf daripada Leah. Tapi daripada Ustaz dengan buku betul lah, tally lah, betul lah Rahil tu is mak Yusuf. Betul. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Baik. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Ya, sila. Daripada kelas yang lepas kan ada Ustaz cerita pasal Nabi Adam yang bila ditepuk belakang dia yang keluar roh-roh manusia. Ya. So adakah roh kita ni, kita manusia zaman sekarang ni pun dah keluar sekali? Ada masa tu? Ada masa tu? Ada jawapannya. Oh, okey. Kita pun tak tahu siapa roh terakhir. Okey. Ada, ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okay, since kawan kita dah tanya, nak tanya sikit Ustaz. Minggu lepas kita tanya bila roh dia berterbangan, ada riwayat dalam satu on the classes tu dia mention even nama-nama kita sebelum kita lahir ni berada pada tiang-tiang di Lauh Mahfuz. Ada riwayat tu pun ada juga. Pun itu dalam Israiliyat punya buku. Ada riwayat. Okey, betul. Yes. Dia macam ni, kita kena faham macam ni. Kejadian dan peristiwa adalah benda yang Allah telah cipta. Okey. Hanya sahaja Allah ikat ianya dengan satu lagi makhluk lain yang bernama masa. Maka dia terikat dengan masa. Jadi bila dia terikat dengan masa, dia tidak akan berlaku sehingga masa mengizinkan. Sebab tu kita kata masa tak mengizinkan. Itu dia punya gambaran lah. Sedangkan Allah pencipta, Allah tidak terikat dengan masa. Allah ni tak ada masa. Sebab tu setiap kejadian dan peristiwa, kelas kita minggu depan, kejadian dan peristiwa tu Allah telah cipta sebenarnya. Dia hanya boleh berlaku minggu depan kerana kejadian itu telah diikat dengan masa. Begitu. Sebab itu kalau tanyalah semua di kalangan kita di sini, kita ni syurga ke neraka, bagaimana keadaan kita lalu atas sirat, bagaimana mizan kita nanti, Allah dah tahu ke belum? Memang Allah dah tahu. Dan tak ada siapa pun di kalangan kita cakap, Allah belum tahu lah, belum jadi. No. Kejadian itu dan peristiwa itu telah pun ada dan telah pun Allah cipta. Dia tak boleh berlaku kerana Allah dah ikat dengan masa, masa belum memberi keizinan.
Ya. Sebab tu orang yang dia boleh lepas daripada masa, dia boleh pergi mana dia nak. Contohnya apa? Roh. Roh ni terikat dengan masa tak? Tak. Sebab tu tak boleh kita kata kesian Nabi Adam. Dia meninggal dulu nak tunggu kiamat lamanya, duduk alam barzah. Kan? Untunglah orang yang mati hari ni esok kiamat. Tak ada nak check in 24 jam alam barzah, udah kiamat bangkit balik. Tak, dia hitung ikut masa. Roh tak begitu. Okey, wallahu alam. Ya. Okey, baik, insya-Allah. Jazakumullah khairan. Insya-Allah kita berhenti dulu di sini dan insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung dengan tafsir surah Al-Kahfi insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, syukran Ustaz. Syukran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.